Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan. Papa Gomo, Papa Gomo. Patutlah orang selalu gelar kamu ni apa? Minta maaf lah kata, tapi orang selalu komen gelar dia ni beruk. Dia selalu kena gelar beruk. Kesian juga. Saya kesian juga dengan Papa Gemo. Papa Gemo pula. Papa Gomo. Papa Gomo yang selalu kena gelar monyet lah, mawas lah, beruk lah, macam-macam lah. Terbaru lah, Ketua Polis Negara memang sudah tak sabar lah dengan Papa Gomo ni. Papa Gomo ni nak kata berani, susah juga. Atau dia ni berani membabi tulah pula, membabi buta. Itulah kot, membabi buta. Dia ini berani membabi buta. Membuta tuli. Main reda aja. Kenyataan daripada Ketua Polis di Raja Malaysia ini, anda setuju tak setuju terpulang, tapi saya setuju. Dia kata Azri tidak hormati Raja dengan menyerang saya. Azri tidak menghormati Raja. Betulkah Papa Gomo ni sebenarnya sudah hilang dia punya respect kepada Raja-Raja Melayu kita? Betulkah Papa Gomo ni dah tak ada lagi lah nilai-nilai yang ditanam kepada seluruh rakyat Malaysia, iaitu kita punya kesetiaan kepada Raja dan negara? Ataupun selepas saja Papa Gomo menjadi lidah pembangkang, menjadi entah apa-apalah, entahlah dia jadi apa. Kamu komen lah dia jadi apa sudah sekarang. Tiba-tiba dia pun terpalit, tiba-tiba dia pun terjangkit dengan penyakit-penyakit walaun. Biasalah penyakit walaun ni. Memang jadi auto bodoh. Itu netizen kata. Netizen kata sekali masuk jadi ahli walaun akan jadi auto bengap, auto babal, auto bodoh, kata mereka. Lepas tu siap dibagi contoh lagi. Profesor Siti Mastura yang doktor PhD. Lepas tu banyak lagi doktor-doktor lain yang sebelum masuk PAS, sebelum masuk walaun jadi bijak, ada PhD, tapi lepas dia masuk jadi walaun memang jadi auto bodoh. Betulkah begitu? Papa Gomo yang silap dia ni, dia pergi serang Ketua Polis Negara dan dia fitnah. Tapi dia belum kalah lah, Di Malaysia kita hormati undang-undang, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang kita hormati. Sebab kita percaya kita punya sistem. Seseorang belum didapati tidak akan bersalah selagi dia belum didapati bersalah. Jadi belum bersalah lagi, tak apa. Saya hanya bagi tahu apa yang disebut oleh Ketua Polis Negara. Dan persoalannya, betulkah Papa Gomo ni memang seorang yang tidak hormat? Betulkah Papa Gomo ni memang seorang yang tidak hormat kepada Raja? Tidak hormat kepada Raja, kan? Okey. Jadi kalaulah betul Papa Gomo memang begitu, apa yang patut dibuat dengan Papa Gomo ni? Apakah hukuman yang sepatutnya setimpal, yang sepadan dengan Papa Gomo? Tinggalkan komen anda. Dan nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Selamat berhujung minggu. Hari ni kita pakai baju bunga-bunga. Tengok cantik tau dia buat. Made in Japan. Made in Japan tapi dia punya motif macam negara Malaysia. Itu yang saya suka tu.
Oke, so saya mau bagi sedikit ulasan untuk satu keratan akhbar daripada Haraka Daily yang menyatakan Ketua Dewan Pemuda PAS agaknya nih yang bagi kenyataan nih. Dia kata tentang tata kelola, ada kroni, ada tata laut, dia kata ada kroni lah, macam-macam lah. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim bertindak memperbetulkan semua yang salah, semua orang tiba-tiba pura-pura jadi sedar, pura-pura jadi hero, pura-pura dialah yang paling pandai dalam pentadbiran, tata kelola, menghapus rasuah dan sebagainya. Encik Ketua Dewan Pemuda, sedarkah kamu bahawa Hadi Awang pernah berada dalam kabinet dulu, pernah berada dalam kerajaan dulu. Muhyiddin Yassin pernah jadi Perdana Menteri. PAS, Bersatu, Perikatan Nasional pernah jadi orang memerintah. Apa ada orang buat? Apa kamu buat? Sehingga hanya selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, baru semua kroni-kroni ini keluar, dibentras. Baru semua kroni-kroni ini mulai dihapuskan. Ini sekarang hasil usaha daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Ini semua hasil usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sedang bekerja keras dengan beraninya sekarang. Tak pedulilah orang kata apa, orang hentam apa, tapi kerana dia sayang negara Malaysia, dia mau melihat generasi kita sekarang ini supaya tidak lagi melihat generasi yang lalu. Perdana Menteri waktu dulu Muhyiddin Yassin, apa dia buat? Hadi Awang dalam kerajaan, apa dia buat? Tak ada suara pun pasal kroni. Tak ada suara pun pasal kroni. Yang sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat ni, dia membersihkan tai-tai yang dulu loh. Tai-tai zaman pemerintahan yang dulu-dulu, termasuk Perikatan Nasional yang tak buat apa. Mereka tak buat apa-apa pun. Jadi Ketua Pemuda PAS, janganlah trip-trip, janganlah konon-konon tiba-tiba jadi hero, janganlah pula buat retorik kononnya benda ni berlaku sekarang. Ini bukan berlaku sekarang. Ini bukan berlaku sekarang. Ini berlaku lama dah. Tapi hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim saja yang berani buat. Muhyiddin Yassin waktu tu, dia berani buat apa? Yang dia berani hanya jaga supaya dia tidak jadi bekas mantan Perdana Menteri saja. Dia duk sibuk berpolitik, sibuk dengan orang kata sibuk dengan jana wibawa. Itu komen daripada netizen. Kata seperti MP PAS tu lah. Itu komen dari netizen. Dia hanya sibuk jana wibawa. Mana tata kelolanya berapa bagus. Cuba tengok berapa banyak dia punya kawan-kawan, dia punya orang kanan, menantu sendiri yang memang bagus tata kelola sampai terpaksa lari ke luar negara. Inikah yang dimaksudkan tata kelola yang bagus? PAS punya negeri apa kabar? PAS punya negeri apa kabar? Bagus kah tata kelola dia? Setahu saya yang viral sekarang ini, tata kelola negeri PAS antara yang paling buruk dalam sejarah. Tengok sajalah calon Perdana Menteri kamu tu, Dr. Samsuri punya negeri, Terengganu. Minta maaf orang-orang Terengganu, saya suka dengan Terengganu, saya suka orang Terengganu. Tapi saya tidak suka dengan result, dengan keputusan daripada tata kelola yang bagus daripada PAS ni.
yang bagus lah sangat. Sampai jadi negeri paling corot dan semakin corot. Negeri Sabah, syukur puji Tuhan, kerana negeri Sabah semakin bagus sekarang ni. Semakin bagus. Semakin bagus. Jadi jangan cuba untuk membaiki labu-labu, wahai tikus. Wahai tikus, jangan cuba untuk membaiki labu-labu. Baiki dulu negeri sendiri. Tengok dulu negeri sendiri. Tengok dulu Kelantan. Cuba dulu, selesaikan dulu masalah air. Masalah, banyak lagi masalah di Kelantan tu. Banyak lagi masalah di Kedah, di Terengganu. Banyak lagi. Selesaikan itu dulu. Tengok dulu macam mana. Barulah ajar tentang tata kelola. Ini tata ke laut konon. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tu kamu tuduh dia tata ke laut, saya pun tidak tahu lagi apa istilah yang sesuai untuk kamu. Mungkin tata ke langit atau tata ke Pluto. Inilah orang-orang PAS ni. Bila dia buat case tadi, dia hanya akan tengok pada satu titik kecil saja. Dia tidak pernah tengok titik besar tau. Dia tidak pernah tengok titik besar. Dia hanya tengok titik kecil saja. Dia hanya tengok titik kecil. Tapi yang sebenarnya titik besar itu lebih penting. Dia tidak kutip betul-betul fakta. Dia tidak ambil semua fakta yang berkaitan. Macam Siti Mastura lah. Bila dia buat research, ingat Dr. Siti Mastura ni ada doktor. Tapi bila dia buat research macam Makcik Kia di kampung tu yang tiada pelajaran tu. Tapi bukan Makcik Kia kamu. Ini Makcik Kia yang walaun tu. Yang walaun yang terus percaya aja tu. Itu. Okay. So, kepada semua penonton, pendengar pun jangan terus percaya. Cari fakta. Tanya diri. Ambil fakta. Sekarang ni semua di ujung jari. Type saja di ujung jari dah nampak dah. Jadi jangan mudah tertipu, jangan mudah terpedaya, dan jangan mudah dipujuk-pujuk. Okey, tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye bye.